Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجازة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامعين أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita peluang untuk kita melakukan amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk keimanan ini, iza sarratka hasanatuka iza sa'atka sayyi'atuka. Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, apabila wa anta mu'min, tanda satu orang mukmin itu ialah apabila dia melakukan kebaikan, dia akan merasa dia suka dengan kebaikan yang dia lakukan, dan dia rasa sedih dengan keburukan dan kejahatan yang dia lakukan. Itulah Nabi kata SAW mengatakan, itulah tandanya seorang mukmin. Jadi untuk kita melakukan kebaikan, kita kena seronok. Kita kena seronok untuk buat kebaikan. Untuk menyatakan itu, Nabi kata tanda orang itu orang yang beriman. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kita pada muka surat, iaitu 151, iaitu pertanyaan tentang iman lagi. Antuk mina bil qadri, yang ini beriman dengan takdir. Semalam telah kita mendefinisikan sedikit tentang macam mana untuk kita memahami takdir. Okey, kita ulang sedikit sebanyak lagi supaya mudah kita faham makna takdir yang biasanya disilap erti dan disalah fahami oleh golongan masyarakat dan orang-orang awam. Sebab apa? Takdir ni dia kata ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Sebenarnya takdir itu ialah ilmu Allah. Semua perkara yang berlaku itu di dalam pengetahuannya. Kita tengokkan bagi manusia, kita ulang sedikit sebanyak yang semalam. Bagi manusia, dia ada 3 zaman. Zaman yang lepas, zaman yang akan, zaman yang sedang. Past tense, future tense dan present tense. Dalam bahasa Arab dia panggil madhi, mustaqbal dan hal. Untuk perkara yang akan datang. Untuk perkara yang akan datang ialah tidak ada siapa yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala memberitahu pada kita. Baru kita tahu. Itu pun kita tak akan tahu. Dipanggil ilmu takwiniyah. Ilmu takwiniyah. Ada sebahagian anbiya diberi ilmu ini, yang mana dia boleh tahu perkara yang akan datang. Itu pun bersangkut paut tentang mukjizat dia sahaja. Misalnya Nabi Khidir alaihi salam, beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu takwiniyah, iaitu ilmu yang mana boleh tahu benda yang akan datang. Kenapa dia bunuh anak yang kecil, kenapa dia menebuk perahu, kenapa terpaksa mendirikan bangunan yang hampir runtuh, yang ditanya oleh Sayyidina Musa alaihi salam kepada beliau. Jadi apabila Sayyidina Musa alaihi salam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang paling berilmu? Dia jawab, ana, saya. Allah tak suka dengan jawapan ana. Ana ni dipanggil ananiyah. Sifat ananiyah ni sifat yang mana mesti kita kena buang dalam diri kita. Sifat keakuan. Aku lah, semua aku. Semua aku, semua aku, semua aku. Tak. Kita lakukan semua itu tadi dengan rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allah tak suka, sebab tu Allah perintahkan Sayyidina Musa AS untuk pergi belajar dengan Sayyidina Khidir AS. Nabi Khidir AS hanya seorang Nabi saja. Sayyidina Musa AS seorang Nabi serta Rasul, diperintahkan untuk belajar. Sebab apa? Benda yang tak tahu, ilmu Allah tadi. Jadi kesudahan cerita yang mana Sayyidina Musa AS tak dapat lagi nak belajar, maka bila terakhir iaitu bila pertemuan Sayyidina Musa AS dengan Sayyidina Khidir AS hampir berakhir, maka mereka berdua berada di tepi laut dan di atas satu perahu, tunggangan perahu. Dan pada masa itu Nabi Khidir AS kata ada seekor burung yang sedang hinggap di perahu tersebut dan sedang meminum air, dan ada sedikit titisan air yang terdekat pada paruh burung tersebut. Maka Sayyidina Khidir AS kata, Musa, ilmu saya dengan ilmu kamu, ilmu saya kamu tak tahu, ilmu kamu saya tak tahu. Ilmu yang ada pada Nabi Khidir ilmu takwiniyah, dan ilmu yang ada kepada Nabi Musa ilmu syar'iyah, tentang hukum, ahkam, tentang Taurat. Jadi Nabi Khidir kata, Musa, ilmu yang ada pada kamu dan ilmu yang ada pada saya, bila kita cantum dua, dia sepertilah titisan air yang terlekat pada paruh burung tersebut. Lautan itu ilmu Allah. Takdir itu sebenarnya ilmu Allah. Takdir itu adalah keputusan dan ketetapan di dalam pengetahuannya. Takdir itu kita namakan dia ilmu Allah. Khair. Bagi manusia terdapat 3 zaman. Satu zaman madhi, satu zaman mustaqbal yang akan datang. Tak ada siapa yang tahu. Ilmu ini kita panggil dia ilmu takwiniyah, dan Allah SWT bagi pada orang-orang yang tertentu sahaja, tapi tak semuanya. Tak semuanya. Allah yang mengetahui segala-galanya. Jadi tak ada siapa yang tahu tentang ilmu ni. Dan yang pengetahuan ini tentang yang akan datang, yang sedang berlaku, ada 2 kategori. Satu yang nampak di hadapan, kita panggil dia hadir. Satu yang belakang, tak nampak, kita panggil dia gaib. Yang tak nampak pada pandangan mata kita sewaktu hadir, sewaktu zaman hadir, waktu present ni, kita tak nampak, tak ada siapa yang tahu. Yang depan kita saja kita nampak. Saya ni nampak hanya kamera je kat depan, tak tahu apa, kiri, kanan, belakang, depan, tak tahu apa yang berlaku. Jadi apa yang nampak kita tahu, dan apa yang tak nampak kita tak tahu. Itu yang sedang berlaku. Dan apa yang telah berlaku, yang sudah berlaku pada orang lain, kita tak tahu. Pada dunia ni apa yang berlaku pada sekian tarikh, dan semua kita tak tahu. Kita tidak boleh mencakupi dan merangkumi kesemuanya. Dan apa yang telah berlaku pada diri kita pun kita tidak dapat mengetahui. Kita tak tahu apa yang berlaku pada diri kita. Yang sudah berlaku pada diri kita, kita terlupa dan kita tidak boleh mengingati. Yang kita sudah buat pun kita tak lupa, kita tak tahu. Kadang-kadang tarikh keramat saja kita ingat, tarikh kahwin, itu pun tu betul lupa dah. Kalau kira 40 tahun tu dah terlupa dah. Kadang-kadang orang rumah, isteri kita dia buat celebrate ke, dia kata dia bawa satu kek, macam-macam lah dia nak celebrate untuk hari perkahwinan. Orang tua tu kata, engkau ni lepas tabiat apa ni? Ada apa ni? Oh bang tak ingat ke 1 Mei ialah tarikh perkahwinan kita? Oh tu lupa, dah 30-40 tahun lepas. Jadi tarikh perkahwinan pun boleh lupa. Jadi pengetahuan manusia tu terlalu cetek. Bagi Allah, bagi manusia tu ada 3 zaman, telah, sedang dan akan. Bagi Allah bermula Allah cipta dunia. Bermula Allah cipta dunia ni, bagi Allah tu mula Allah cipta dunia sampai hari kiamat. Semua peristiwa yang berlaku itu ialah hadir, maknanya sedang berlaku. Sedang pun dalam keadaan hadir, tak terselindung sedikit pun pada pengetahuan Allah. Mana Allah mengetahui apa yang bergerak segala-galanya. Pengetahuan itulah kita namakannya takdir. Pengetahuan itulah
yang tidak tersembunyi itulah kita namanya takdir. Takdir itu ialah pengetahuan Allah yang kita tidak ketahui. Semalam saya telah bawa satu cerita tentang seorang guru yang memberitahu muridnya, mari aku nak beritahu kamu satu contoh, satu ibrah dan satu contoh yang untuk kamu fahami tentang takdir. Maka dibawanya pelajar tadi di tepi laut dan disuruh pelajar itu untuk apa dia? Disuruh pelajar tersebut menggali lubang 2 kaki isi padu dan diperintahkan pada pelajar itu untuk memasukkan air lautan, keseluruhan lautan di dalam lubang 2 kaki tersebut. Dalam lubang 2 kaki tersebut untuk masuk air lautan tersebut. Pelajar tu kata, tuan guru, lubang yang 2 kaki isi padu ni hanya boleh diisi dengan air setakat kemampuan dia, kebolehan dia ialah sampai 2 kaki je. 2 kaki isi padu sahaja. Tak boleh nak masukkan semua air lautan dunia. Maka tuan guru kata, itulah otak kepala kau, itulah pemikiran kau, itulah ilmu kau. Nak masuk semua lautan air tadi tak boleh. Lautan itulah ilmu dan pengetahuan Allah. Ilmu itu pengetahuan lah. Pengetahuan Allah. Lautan itulah pengetahuan Allah. Yang mana dan yang cetek itu, yang sedikit itu adalah pengetahuan kamu. Jadi ilmu Allah itu, bermula Allah cipta dunia sampai hari kiamat, bagi Allah peristiwa itu hanya satu zaman sahaja, zamanul hal dan hadir. Dan yang kesemuanya tidak terselindung itulah kita namakannya takdir ilahi. Takdir ilahi. Okey, kita baca. Antu'mina. Dalam masalah takdir, perkataan antu'mina, perkataan beriman tu diulang. Hendaklah kamu beriman dengan takdir. Kenapa diulang? Sebagai satu penekanan. Sebab nak beritahu satu benda yang penting. Satu bentuk, satu sebagai penekanan di dalam perkara ini. Dalam perkara takdir ini, dia ditekan balik, maka dia diulang dengan perkataan tu'mina. Kerana ramai daripada golongan umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang tergelincir dalam masalah ini. Berdasarkan pandangan insan, ada 3 zaman: madhi, iaitu yang telah berlalu; mustaqbal, yang akan datang; dan hal, iaitu pada ketika ini. Zaman yang lalu, seorang itu hanya dapat mengingati beberapa peristiwa penting dalam kehidupannya, dan banyak peristiwa dan perkara yang tidak dapat diingati keseluruhannya. Begitu juga perkara yang berlaku pada saat ini dan pada ketika ini. Insan hanya mengetahui perkara yang berlaku di hadapannya, iaitu hadir dan berkaitan dengan dirinya sahaja. Itu pun tidak sepenuhnya, tidak merangkupi dan mencakupi sepenuhnya apa yang berlaku di luar batasan penglihatan atau di negerinya. Tidak dia mengetahui. Ilmu insan itu sangat terbatas. Bagi Allah hanya satu zaman sahaja. Bermula Allah cipta dunia sampai hari kiamat, satu zaman sahaja. Tiada zaman madhi, yang telah lepas, past tense. Tiada zaman mustaqbil, tidak ada yang akan datang. Sebelum Allah menjadi bumi dan langit, Allah mengetahui apa yang berlaku sehingga hari kiamat secara detail. Hingga hari kiamat. Kenapa perkataan datang hari hadis ni hingga hari kiamat? So apa yang akan berlaku hingga hari kiamat Allah tak tahu ke? Itu dia ada perbahasan nanti di dalam hadis. Dia akan dalam perbahasan dalam bab takdir. Cuma kita nak beritahu, bermula Allah cipta dunia sampai hari kiamat, semua benda yang detail satu persatu. Macam kata kat satu sen pun. Pengurusi di masjid kami, dia orang accountant, 1 sen pun dia kira. Dia kata, Ustaz Snow, 1 sen tak boleh. Saya kata, Haji, 1 sen aja kira, bukan 5 sen pun. 1 sen tu kalau tak cukup, dia tak boleh jadi 1 juta. Maksudnya dia kira 1 sen, detail. Kita orang kira 5 sen, 10 sen tak kira dah. Maksudnya semua detail Allah tahu. Jurang, tengok ilmu Allah Ta'ala tadi. Jurang yang paling dalam dunia ni, di dalam dunia ni, iaitu kedalamannya ialah 11 kilometer.
iaitu dalam batu 6.8 km, 28 Everest. Everest ialah merupakan lokasi paling dalam di atas permukaan kerak bumi. Paling tinggi lah. Dan jurang Mariana ni. Jurang Mariana ni merupakan lokasi paling dalam di footnote tu. Pergerakan bumi di kerak bumi. Jurang ini terletak di dasar lautan Pasifik di timur dan di selatan kepulauan sebelah timur, tapi selatan kepulauan Mariana di timur Mindanao di Filipina. Ini jurang ni paling dalam ni, dalam dunia ni, laut paling dalam ni. Ni panggil teluk paling dalam ni. Jurang Mariana dia panggil. Everest, ketinggian Everest ialah 8848. 8848. Saya jumpa satu orang, kereta dia nombor 8848, tapi saya tulis ini 8850 untuk penggenapan. Tapi ketinggian Everest dikira 8848. Maka saya tengok satu orang, dia banyak kereta. Dia orang businessman. Banyak kereta. Nombor kereta dia 8848, 8848, 8848. Saya kata, Haji, apa hal 8848, 8848? Ustaz tahu tak 8848 tu apa? 8848 adalah ketinggian Everest. Cita-cita saya, target saya setinggi Everest. Oh, sahabat, saya kata kereta Haji dekat 20 butir, 8848 semua. Maksudnya dia bersungguh. Kesungguhan dia. Begitu juga kita dalam agama, kita mesti bersungguh. Tinggi kesungguhan dia tu. Macamnya Everest. Pergi ke Everest pula macam mana tak tahu. Jika gunung Everest ni lebih kurang 9 km lah. Lebih kurang 9 km. 8848 dekat 9 km dah. Dimasukkan dalam jurang tadi. Maka Everest tu tenggelam 2 km lagi. Laut tu dalamnya 2 km lagi. Jadi jika gunung Everest dimasukkan ke dalam jurang itu pun akan tenggelam. Tetapi nak bagi tahu, biji pasir yang bergerak di dasar lautan yang paling dalam itu pun dalam pengetahuan. Pasir yang bergerak di hujung lautan tu Allah tahu. Dalam ilmu dia, dalam pengetahuan dia, tak tersembunyi langsung. Tidak yang ada. Alimul ghaibi wasyah, ilmu Allah itu mencakupi sesuatu yang nampak dan yang tak nampak. Allah kata nampak tak nampak tu sebab dia bercakap dengan kita. Bagi kita ada nampak tak nampak. Jadi Allah kata engkau tak nampak, aku nampak. Gitu. Pengetahuan Allah tadi. Allah mengetahui segala sesuatu, angin yang bergerak, daun yang berjatuhan, binatang yang berjalan, semut yang melata, burung yang berterbangan, sehingga segala sesuatu yang diam dan bergerak pada hari Adam, yang pada bumi diciptakanlah. Bumi dicipta sebelum tu lagi, tapi nak beritahu pada hari Adam diciptakan hingga hari kiamat. Tadi kata pada mula Allah cipta bumi, Adam tu cipta lepas tu. Tu kenapa dia kadang-kadang dia di segi bahasa saja kita bercakap sedemikian. Jadi pada hari Adam diciptakan sehingga hari kiamat sahaja sama sahaja dalam ilmu Allah. Maknanya Allah tahu setiap kali. Segala pengetahuan ini dinamakannya takdir, pengetahuan Allah. Jadi ketetapan yang berada di dalam pengetahuannya itulah namanya takdir. Jadi Mat, kenapa tak datang masjid? Allah dah takdir dah Ustaz. Macam mana? Tak boleh. Ya tak boleh. Begitulah. Dan permasalahan ni sama je kita dengan sahabat Nabi SAW. Dia jawab pun sama je. Dalam kitab Bab Tahajjud, di dalam kitab syarah hadis Bukhari, hadis kedua di dalam bab kitab Bab Tahajjud, bab tahajud. Satu ketika Nabi SAW mengejutkan Sayyidina Ali untuk bangun tahajud. Ketika Sayyidina Ali, Nabi kejut dia bangun tahajud. Bagus. Tak jumpa dah dalam dunia ni pak mentua kejut menantu bangun tahajud. Sekarang pak mentua nak kejut menantu bangun solat subuh pun susah. Tak kejut, biarlah, tak apalah, baru kahwin. Tak kejut pun menantu bangun sembahyang subuh. Tapi Rasulullah sebagai pak mertua kejut menantu bangun solat subuh.
Bangun salat tahajud. Tapi Saidina Ali tak bangun. Selepas keesokan paginya, Nabi tanya dia, kenapa engkau tak bangun? Semalam aku kejut. Apa Ali jawab? Macam kita jawab. Ali kata, dah takdir Allah Ta'ala saya tak bangun. Nabi telah tepuk paha dia. Yadribu fakhidhahu. Dalam riwayat tu Nabi tepuk paha dia. Yadribu fakhidhahu. Nabi menepuk pahanya. Tengok ada orang kita tak boleh marah. Kita pakai pukul anak sini menantu. Dalam bahasa kita, dalam peribahasa kita kan, pukul anak sindir menantu. Menantu tak boleh marah. Menantu takkan nak marah. Baru kahwin nak marah macam mana menantu? Pukul anak sindir menantu. Nabi pukul paha dia tu. Tu dalam peribahasa Melayu, pukul anak sindir menantu. Duduk pukul anak kita. Duk pukul anak kita. Sebenarnya mak mentua tu sindir kita. Maksudnya dia tak setuju lah dengan apa yang kita buat. Tapi nak marah tak boleh. Ada orang yang mana kita tak boleh marah. Kita lepas geram di diri kita. Geramnya budak ni. Kita lepas geram macam tu. Dan kita tak boleh marah. Kita tak boleh marah. Kita geram. Kita lepaskan geram. Jadi Nabi takkan nak marah pada Saidina Ali. Bukan Nabi. Nabi tak setuju. Ali jawab macam tu. Allah Ta'ala dah takdirkan saya tak bangun. Nabi pun tepuk paha. Yadribu fakhidhahu. Apa maksud ulama? Li'izhari ta'asubi. Kerana nak menzahirkan rasa tak puas hati dengan jawapan Sayyidina Ali. Tak puas hati. Tak boleh. Tak boleh salahkan takdir. Takdir itu pengetahuan Allah. Sebab itu bagi kita manusia ada usaha. Ada usaha. Bagi kita di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ada usaha. Cuma usaha kita terbatas. Ni yang mazhab-mazhab yang sesat ni, fahaman yang sesat, Mu'tazilah dan Khawarij mengatakan apa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta, dalam Kitabul Iman dulu kita telah terangkan bahawa mengatakan Allah mencipta manusia, tetapi manusia itu mencipta segala perbuatannya. Jadi Mu'tazilah dan Khawarij dia sesat. Dia kata apa? Sebab apa? Segala perbuatan manusia itu tidak termasuk di dalam takdir Allah. Sedangkan Allah dah jawab, wallahu ya'lamu wa Allah Ta'ala jawab, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum. Allah lah yang mencipta kamu dan Allah lah yang mencipta ta'malun, segala perbuatan kamu. Jadi kamu dicipta oleh Allah dan perbuatan kamu juga dicipta oleh Allah. Dan Allah mengetahuinya. Cuma Allah bagi kita usaha yang kita panggil dia kasib dalam bahasa Arab. Jadi Mu'tazilah, Khawarij, mereka sesat ni. Mereka mengatakan takdir tu, perbuatan manusia itu tidak termasuk di dalam takdir. Kita kata berusaha. Kita tak menentukan. Jadi kita kena usaha. Jika kita tak berusaha, kita tidak boleh mengubah kaum kita. Tidak. Maksudnya itu kita tak menafikan takdir. Itu dari segi percakapan sahaja iman kita, bahawa kita percaya kesemuanya itu datangnya daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita usaha. Usaha itu kita panggil dia kasih. Bagi insan, bagi kita, Allah, bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu Khalik, mencipta kita. Dan Allah itu juga Khalik kepada af'al kita, perbuatan kita. Tapi kita adalah kasib, berusaha. Allah Ta'ala bagi kita usaha. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Wa ma tasha'u, satu iradah, keinginan. Sebab tu Allah kata dalam hadis kursi, turid wa urid. Ya ibadi, turid wa urid. Satu keinginan kamu. Satu, apa yang kamu nak. Apa keinginan kamu ada? Turid wa urid. Dan satu keinginan aku. Wala yakunu illa ma urid. Apa yang berlaku mengikut apa yang aku inginkan. Tapi Allah buat satu kaedah. In sallamtani fi ma urid, a'taituka fi ma turid, wa inna ta'ani fi ma urid, ata'abtuka fi ma turid, wala yakunu illa ma urid. In sallamtani fi ma urid. Jika kamu serahkan segala keinginan kamu, macam mana, apa yang kami nak,
Apa yang kita nak, kita sandarkan kepada apa yang Allah nak. Sebab kita ada keinginan. Allah bagi kita keinginan. Cuma keinginan kita tadi kita sandarkan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Salam tani fi ma urid. Apa macam mana aku nak kau serahkan. Kehidupan kita ni dalam urdu kata ji chahi zindagi chhod ke. Ji chahi zindagi chhod de. Rab chahi ki zindagi ko guzar le. Ji chahi ki zindagi. Apakah keinginan kita tu kita tinggal semua. Tapi ji chahi ki zindagi ko chhod de. Allah Rab chahi ki zindagi ko guzar de. Maka kita hiduplah, kita ikutilah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Allah nak kita, Allah jadikan kita manusia bernama mukallaf. Kita ni bernama mukallaf, diberi tanggungjawab. Maka kita kena tunai tanggungjawab kita pada Allah SWT. Kita kata tak boleh serah tak kedai, kita kena tunai tanggungjawab kita kepada Allah. Cuma tengok bila kita bincang tentang takdir, dia ada dua. Bila dunia manusia kata ada usaha. Bila dunia manusia kata ada usaha. Tapi bila akhirat manusia memeluk tubuh. Tak boleh salah. Mat, kenapa tak datang masjid? Allah dah takdir dah. Dia serah kepada takdir. Dia tak ada usaha di situ. Tapi dunia, Mat, kenapa 1 Mei pun buka juga kedai hari cuti ni? Ustaz, kalau kita buka kedai masuk. Sebab kedai hari ni orang tutup. Dan kalau kita buka ramai pembelinya. So masuk. Maknanya manusia mengatakan ada usaha untuk dunia. Tetapi bila akhirat manusia hanya berlepaskan diri sahaja. Manusia lepas diri. Okeylah, tak apa. Jadi itu. Wa inna za'ani fi ma urid. Jika kamu menentang apa yang kami inginkan. Allah kata apa? Ata'abtuka fi ma turid. Aku akan letihkan kamu terhadap apa yang kamu inginkan. Wala yakunu illa ma urid. Apa yang berlaku mengikut apa yang aku inginkan. Jadi kita ada usaha, ada batasan usaha. Untuk ini, usaha ni satu kisah, satu contoh diberikan oleh asatizah kami lah, ustaz-ustaz kami. Dia kata satu orang raja nak cerita tentang usaha ni. Satu orang raja, dia ada satu orang tabib lah. Satu orang raja. Ni satu orang raja, dia ada satu orang tabib. Dia ada tabib yang mana tabib ni kan dia tahu sedikit sebanyak. Jadi didakwa tabib itu mengetahuilah benda yang akan datang. Begitu. Maka raja pun panggil tabib tadi. Bila raja panggil tabib tadi, raja kata, tabib, dalam bilik 4 bilik ni ada 4 pintu. A, B, C, D. Ada 4 pintu. Maka beritahu saya pintu mana saya nak keluar. Pintu A ke, pintu B ke, pintu C ke, pintu D. Kalau salah, saya bunuh kamu. Tabib tu pening kepala, sakit kepala dah. Kalau dia beritahu pintu A depan raja, okey, sekarang tuanku keluar pintu A. Tuanku nak keluar pintu A. Dah dikatakan tuanku keluar pintu A. Lepas tu tuanku tak keluar pintu A, tuanku keluar pintu B, habis dia. Ataupun dia kata tuanku keluar pintu B, tuanku pun keluar pintu B. Tuanku kata kau ni pukau aku lah. Aku tak boleh nak buat apa, aku kena ikut arahan kau. Maka dia kata macam ni, tuanku, serba salah saya nak beritahu. Macam ni lah tuanku, saya bagi satu kertas kecil pada tuanku. Macam satu kertas kecil lah. Dalam tu tulis pintu mana tuanku nak keluar. Pintu mana tuanku nak keluar. Pintu mana tuanku nak keluar. Begitu. Okey. Dia kata begini. Dia pun bagi. Aku setuju. Maka dia pun keluar daripada tempat itu. Bila saya keluar daripada sini, tuanku keluarlah. Saya tulis dalam kertas kecil tu, tuanku bila nak keluar. Pintu mana tuanku nak keluar. Maka tuanku, selepas tabib tadi keluar, tuanku pun panggil dia punya khadam. Khadim dalam bahasa Arab, Melayu panggil khadam. Khuddam sebenarnya untuk plural pada perkataan khadim. Tapi Melayu panggil khadam lah. Khadam lah. Bahasa Melayu kita. Arab dimelayukan dah. Dia sebenarnya khadim. Jadi
Dia panggil. Maka kata raja, bawa tangga. Bawa tangga. Kenapa tuanku? Saya tak nak keluar pintu A, saya tak nak keluar pintu B, saya tak nak keluar pintu C, saya tak nak keluar pintu D. Kod orang tu teka betul. Dalam kertas ni tulis, saya nak keluar pintu E. Pintu E mana? Melalui bumbung. Tangga dia ambil, maka dia keluar pun melalui bumbung. Tanpa pintu A, B, C dan D, tapi pintu yang kelima yang tak dijanjikan. Oh, dia kata, memang dah. Mana kawan tu tahu kita nak keluar melalui bumbung pintu yang kelima, pintu E. Bila setelah dia keluar, dia pun bacalah surat tu. Apa tuan-tuan tahu? Dia tulis apa dalam tu? Tuanku keluar melalui bumbung iaitu pintu E. Di sini nak beritahu cerita, kita ada usaha, tetapi kesemua itu dalam takdir Allah. Maka tuanku tadi dia keluar melalui bimbang atas usaha dia. Maknanya dia ada keinginan usaha dia. Tapi Allah dah tahu dah. Semua itu dalam pengetahuan Allah, dalam takdir Allah. Nanti kita bahas dalam bab takdir. Sebenarnya ada 46 hadis yang dibawa oleh pengarang di sini untuk kita memahami secara terperinci lah. Bukan terperinci juga. Maknanya kita sekurang-kurang kita tenang di dalam bab takdir ni. Begitu. Etikad kita insan itu bukan qadir mutlak. Bukan insan tu dia yang menentukan segala. Tak. Dan bukan majbur mahas. Majbur mahas ni macam Jabariyah. Jabariyah ni kita tak ada apa. Allah Ta'ala belaka. Tu dalam percakapan lain untuk membentuk yakin. Tapi etikad kita ni, manusia Murji'ah pula. Satu golongan Murji'ah ni dia kata, kita Islam, lepas tu kita buat apa pun dosa ke, apa semua ke, kita akan masuk syurga juga. Kita dosa proof. Dia kata, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu mengenai sesuatu pun kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir seluruh alam. Segala iradah insan bergantung kepada iradah Allah. Iradah tadilah, wa ma tasha'una illa. Allah Ta'ala memberi insan itu ikhtiar, tetapi tidak sepenuhnya ikhtiar itu milik insan. Berlakunya, tapi kenapa berlakunya penyesalan? Kalau kita kata majbur, kita dipaksa. Bila orang tu dipaksa, dia tak. Bila dia di remote control kan, kita kata kita ni dah remote control lah. Jadi kalau kita remote control, dia tak akan rasa. Maksudnya panggil robot. Robot tu dia tak ada feel, dia tak ada feel, tahu? Dia tak ada sentuhan, dia tak ada feeling. Dia tak ada feel. Sebab dia tu di remote control kan. Manusia tidak macam tu. Manusia bukan robot. Manusia bukan robot. Sebab apa? Robot dia tak akan berlaku penyesalan. Tetapi bagi insan, kita menyesal. Ya Allah, 8 hari dah ni bulan puasa ni. Quran pun 8 juzuk tak boleh habis lagi ni. Kita menyesal. Sepatutnya, Allah baru 6-5 juzuk baru ni. Sepatutnya hari ni hari ke-8 dah, 8 juzuk dah kurang-kurang khatam satu Quran bulan puasa ni. Imam Syafi'i pun 60 kali khatam. Mana kita menyesal. Mana ada penyesalan tadi. Berlakunya penyesalan menunjukkan insan itu bukan majbur. Kerana ada perasaan padanya dan bukan seperti robot. Iradah Allah namanya wujud dan iradah insan namanya talabil wujud. Iradah Allah tu nama dia wujud. Iradah Allah tu nama dia wujud. Iradah insan tu namanya talabil wujud. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Setiap pekerjaan telah dibuat keputusan siapakah mukmin dan siapakah kafir. Banyak mana amal yang akan dilakukan, semuanya telah ditulis, dan apa yang ditulis itu tidak akan bersalahan dengan takdir, iaitu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Manusia akan mendapat rezeki yang telah ditakdirkan, tapi apa yang Allah dah tentukan, Allah dah tentukan. Cuma takdir tu dia ada dua, mubram dan muallaq. Mubram dan muallaq. Mubram sebab apa? Sebab ada hadis datang, Nabi kata doa boleh mengubah takdir. Macam mana doa boleh ubah takdir sedangkan takdir itu dah tetap, tak boleh berubah? Maka ulama kata doa, daripada hadis Nabi, doa boleh mengubah takdir. Ibadat ataupun sedekah yang kita kerjakan boleh memanjangkan usia. Macam mana pula?
sedangkan tak boleh berubah. Jadi sebab itu ulama mengatakan dia ada dua qada. Ada dua qada. Ada dua qada, iaitu ketentuan Allah. Satu mubram, satu muallaq. Qada dan kadar. Kadar. Kita kan beriman kepada qada dan kadar. Apa itu qada? Apa itu kadar? Kena faham juga di sini. Terlupa nak cerita tentang qada dan kadar. Kadar ni begini, nak faham kadar. Kadar ni bila satu orang dia nak buat rumah, maka dia ada plan dalam kepala dia. Rumah saya keluasan dia 60 kali 80, sebuah banglo lah. 60 kali 80. Mesti ada 4 bilik, setiap bilik ada bilik air, ada 2 ruang tamu, ada 1 ruang tamu besar dan ada 1 bilik bacaan dan lagi ada 2 dapur. Dry kitchen dengan wet kitchen. Dah ada 2 dapur. Orang perempuan mesti kena ada 2 dapur tau. Tak boleh satu dapur, mesti rumah baru. Mana dapur basah, mana dapur kering. Orang lelaki sama je, tak ada dapur pun tak apa. Senang. Jadi tak apa, kita ikut orang rumah kita. Kita buat 2 dapur. Tak apa. Lalu ada kemudahan, boleh buat 2 dapur. Dapur kering, 1 dapur basah. So dia dah plan dah. Plan tak dia? Plan tu, itu nama dia kadar. Bukan plan, maksudnya apa rancangan dia tadi, dia beritahu kepada arkitek. Maka arkitek pun lakarkanlah sebuah plan. Arkitek pun lakar sebuah plan. Plan itulah namanya qada. Sebab rumah akan dibuat mengikut plan tersebut. Berapa tebal semen, berapa ketebalan semen, berapa pasir, berapa semen, berapa tiang ni, masa mana besi. Itu detail tu. Semua ada dalam lukisan arkitek. Sebab tu arkitek mahal. Satu-satu bangunan tu arkitek dia mahal. Upah dia tu sebab dia full. Dan tak semua orang boleh baca plan. Kalau tukang rumah tu kan, ada orang-orang pandai je boleh baca plan. Tak semua orang boleh baca plan. Jadi plan tu yang dilukis oleh arkitek itu nama dia qada. Dan rancangan itu, apa yang diatur itu, kita namakan dia kadar. Itu maksud dia qada dan kadar. Maksudnya kadar ni secara ijmali, secara ringkas, secara kasar. Ijmali maksud secara kasar. Qada itu secara detail, terperinci satu persatu. Sebab tu satu-satu perkara tadi kita kena tanya ahli dia. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah sepatah kalau tak tahu. Tanya ahli zikir. Ahli zikir tu bukan maksud orang berzikir, ahli ilmu. Kalau kita tak tahu, kita tanya ahli ilmu. Kalau kita bukan bidang ekonomi, kita tanya. Semua orang kita tak tahu. Jadi kita pening kepala, kena U-turn balik. Kau pinjaman 6 bulan tu pening kepala dah. Dulu kata lain, kata lain. Bila tanya orang yang faham, dia kata tak ustaz begini. Lega ingat kau kena bayar lamsam 6 bulan lepas bulan 9 ni. Sebab memorandum keluar baru tu. Jadi kita tak faham. Kita kata Allah buat apa? Tangguh 6 bulan kena bayar lamsam pula. Jadi kita orang tak faham lah. Sebab kita bukan bidang dia. Kena tanya orang bidang dia. Jadi bidang dia tak ada. Tak ada 2 dapur tu bukan maksud lain. Tak ada pun. Jadi kita kena tanya orang bidang dia tadi. Khair. Jadi dia ada plan. Okey. Jadi ada qada, itu qada. Qada dan kadar. Kadar tu secara ringkas, qada tu secara terperinci. Jadi qada ni ada 2. Qada ni ada 2. Ni secara ringkas saya cerita sebab datang hadis 46 hadis tadi. Secara ringkas qada tu ada 2. Satu qada mubram, qada muallaq. Qada mubram, qada muallaq. Qada mubram debat takdir ni panjang sikit lah. Sebab dia kena fahamkan maknanya. Qada mubram, qada muallaq. Qada mubram maksudnya keputusan yang tak boleh diubah. Ketetapan yang tak boleh ubah. Dan qada muallaq yang bergantungan. Dia berubah dengan sebab tadi. Sebab tu Nabi kata, doa boleh mengubah takdir. Doa boleh mengubah takdir. Macam tu. Jadi sedekah boleh memanjangkan usia. Jadi kita boleh faham di sini. Kita tengok
Satu orang, dia nak faham benda ni. Macam mana pula? Tu kalau okeylah kita fahamlah. Kalau hak mu'allaq tu kita fahamlah. Kalau kita sedekah banyak ni, Allah kata umur kau 60 tambah 70. Kita pun tak tahu. Jadi kita tak tahu hak mana hak qada, hak mubram, hak mana mu'allaq. Jadi kita berusaha saja. Okey, jika kita buat baik lah, kita buat baik atau kita sedekah, tapi kita tetap dalam qada mubram, tak boleh ubah. Tu macam mana pula Nabi kata doa tadi boleh mengubah takdir? Macam mana pula sedekah tu boleh memberi sedekah tu boleh memanjangkan usia? Ni gini nak faham mudah. Zaman moden ni mudah dah nak faham. Satu orang dia ada penyakit darah tinggi, dia ada penyakit lemah jantung, dia ada penyakit jantung, dia ada 3 serangkai dah, dia ada penyakit. Umur baru 40. Lepas tu dia pergi jumpa satu kawan saya, Dr. Wan Azman, Datuk Dr. Wan Azman. Dia bahagian jantung di hospital universiti. Orang Pasir Mah ya. Anak Wayamak. Kalau orang Pasir Mah tahulah anak Wayamak. Wayamak mana tu? Selong Aceh. Nak masuk jalan Selong Macam tu. Selong Aceh tu anak Wayamak. Wan Azman. Dia ni di peringkat abang lah, tapi dalam jemaah ni kita kenal lah dia. Dr. Wan Azman boleh datuk dah, dua-dua boleh datuk pun di dalam jemaah kita. So dia pakar, dia ketua, dia ketua department di dalam US University tu, Hospital University tu untuk UM tu. Dia bos jantung. Jadi orang tu datang ni nak beritahu mubram mu'allaq ni macam mana dengan hadis Nabi nak sesuaikan. Kan, dia pun datang umur 40. Bila cek, doktor tu kata, jantung kau. Sebab apa dia tanya? Kenapa saya boleh sakit jantung? Dia kata jantung tuan dah tua. Jantung tuan umur 70 lah. Tuan umur 40. Dia kata kenapa pula jantung kita umur 40 untuk jantung umur 70? Jantung umur 70. Dia kata begini. Berat tuan berapa sekarang? Dia ketinggian 160. Okey, berat tuan di 170 ketinggiannya. Berat tuan berapa? Berat saya 90 lah. Berat saya 90. 100 dia kata. Okey, berat kamu 100. Lepas tu berat ideal kamu berapa? Daripada ketinggian kamu 70. Maknanya 70 berat kamu. Sepatutnya berat sesuai dengan kamu. Dan 100 berat kamu sekarang. So kamu telah kamu telah betul-betul cikgu Nah duk jiah, Dr. Azman tu duk jiah. Jadi cikgu pula, berat kamu dah lebih 30. Berat kamu dah lebih 30 kilo. 30 kilo. Jadi jantung kamu ni dah heavy duty, buat kerja heavy duty. Kenapa? Dia kata kenapa heavy duty? Tengok, satu orang 30 kilo ni, dia kata 30 kilo ni berat apa 30 kilo? Dia duduk fikir. Dia tak boleh jawab. 30 kilo ni, Dr. Azman kata 30 kilo ni dia adalah satu tong gas, full tong gas penuh. Tong gas tu penuh. Jika tong gas ni kita pikul dia 30 kilo, berat tak? Kita letih tak? Mengah tak? Kalau kita rumah flat pula, orang yang hantar gas kita tu, bila isteri kita dah habis gas, dia telefon, orang hantar tu orang tua, dia kata aku tak larat nak angkat, rumah kau tingkat 4. Kau panggil laki kau panggil. Laki dia pun turun lah, orang muda, angkat 30 kilo tong gas daripada tingkat 1, tingkat 4. Lepas naik tingkat 4, macam mana? Dia mengah tak? Dia termengah-mengah. Sebab dia telah angkat 30 kilo berat yang mana 4 tingkat naik. So, patutnya jantung dia pump dalam 70-80. Tapi masa dia angkat tu, dia boleh check jantung dia dah pump 120 lah per minit. So, dia kena heavy duty. Dia adalah heavy duty. Jadi, dia kena heavy duty. Dia adalah heavy duty. Dia heavy duty. 30 kilo ni, kamu bayangkan 30 kilo orang angkat barang, dia akan jadi termengah. Maka dia kena kerja lebih dan dia termengah-mengah. Dan sekarang kamu ni dah 30 kilo ni, sepanjang hari duduk dengan kamu. Kamu bayangkan kamu buang air, ada tong gas atas angkat kepala kamu. Tong gas, kamu pegang tong gas, kamu buang air.
Kamu tidur, kamu ada tongges atas dada kamu. Kamu bayangkan 30 kilo ni tongges duduk dalam diri kamu. Letih tak? Oh, pening dia kata. Oh, dia kata kau bayangkan nak masuk tandas tu tongges tu atas kepala, duk buang tandas lagi. Oh, berat, lemengah. Jadi cuma kamu tak nampak dah, dia pergi kat perut sikit, dia pergi kat paha sikit, dia pergi kat beguk sikit belakang ni, dia pergi kat tepi sikit, perut lebih sikit. Jadi 30 kilo. Jadi 30 kilo tu adalah heavy duty. Jadi kamu telah menanggung 30 kilo. Jadi macam mana? Maka dengan sebab 30 kilo lebih daripada badan kamu, maka kamu telah 30 kilo dalam masa 24 jam pergi ke mana-mana membawa satu tong gas. Oh, Dr. Azman bagi misal tong gas. Baru kita nampak tong gas. Tidak 30 kilo. Kita punya berat badan kita dah tambah 30 kilo daripada 70. Sepatutnya 70 dah jadi 900, 30 kilo dah lebih. Oh, sebab tu orang perempuan dia tak nak gemuk. Orang lelaki je gemuk je, sama perempuan lebih kurang je. Jadi nak bagi tahu lebih dah. Mana dia kena buat kerja lebih. Begitu juga kalau qada, kita balik pada kalau qada mubram, qada muallaq, memang tak boleh berubah dah. Tetapi dia dalam masa yang pendek Allah Ta'ala bagi keberkatan. Masa pendek aja. Tapi macam umur baru 40. Tapi orang jatuh 70. Tu misal muda. Jadi walaupun umur dia pendek, tetapi Masya Allah kebajikan dia besar. Dia hidup macam kebajikan dia hidup ni. Ya Allah, umur 60 tahun. Maulana Ashraf Ali Tanwi rahimahullah, ustaz kepada tuan guru saya, peringkat atuk. Umur 60 tahun aja. Tapi Masya Allah hidup dia berkatnya. Allah bagi berkat dalam masa 60 tahun tu. Boleh tulis kitab dan risalah 1400 kitab dan risalah. Saya kitab syarah ni pun tak siap-siap lagi. Dia boleh tulis 1400 kitab. Setiap hari baca 10 juzuk Al-Quran. Dan setiap hari berzikir dengan nama Allah, 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 Allah sebanyak berapa kali? 70,000 kali. 70,000 kali menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Fasil anfas. Maknanya kita bernafas, bukan 70,000, 25,000 kali. Yang ni kita bernafas sehari semalam mengikut kajian, ialah kita bernafas dalam 25 hingga 27,000 sekali sehari. Kita bernafas dalam masa 24 jam, 25,000 dalam masa 24 jam. Jadi 25,000 bahagi dengan 24 jam. 24 jam tu kita tukar pada saat. 60 kali 60 kali 24, 8,400 berapa saat tahu? Kita bahagikan dengan 25,000 tadi, bahagi dengan 8,000 berapa ratus saat, maka kita akan dapati 3 dah 8, 25,000. 25,000 kita akan keluar 3.49 saat sekali pernafasan. Kita akan keluar satu kali pernafasan 3, maksudnya 3.49 saat. Maksudnya 3 saat setengah sekali kita bernafas. Jadi setiap nafas dia tadi dengan zikrullah. Allah, Allah. Jadi berkat masa dia Allah bagi. Jadi maksud dia panjang usia, maksudnya berkat. Walaupun usia pendek, tetapi masa dia walaupun usia pendek, tetapi boleh buat banyak kebajikan. Begitu. Itu tentang qada mubram, qada muallaq. Ada manusia mendapat rezeki yang telah ditakdirkan, tapi iman didapati dengan usaha. Cuma kita boleh bercakap macam ni. Iman kita akan dapat dengan usaha. Al-imanu yazidu wa yanqus. Nabi kata, wa idza tuliyat, Allah Taala kata, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibaca ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Maknanya, untuk menambahkan iman ni, kita kena ada usaha. Kita ada usaha untuk nambahkan iman. Jadi, dunia, rezeki, kita akan dapat banyak mana kita ditakdir. Kita makan lah. Kita milik majazi, milik sementara tu banyak lah. Tapi lepas mati, semua orang lain dah ambil belakang. Belum orang mati lagi. Kita nak bagi harta kita, seluruh harta kita.
nak waksiatkan seluruh harta kita supaya semua waris ni tak dapat dengan kita waksiat. Tak boleh. Agama kata 1/3 je engkau boleh waksiat. 2/3 tu bukan engkau, hak waris engkau. Kalau waksiat, ada orang tu dia tak nak bagi kat waris dia, sebab waris tu ada bahagian dan hissah, dia waksiat. Dia tulis waksiat. Waksiat hanya boleh ditulis 1/3 sahaja daripada harta dia. Dia tak boleh tulis semua waksiat tadi pada harta dia, dia boleh tulis semua waksiat. So dia tak ada untuk waris ni, dia tak tinggal pun pada waris ni. Tak boleh. Waksiat tak boleh. Waksiat 1/3 saja. Maksud harta hak kita ada tu pun 2/3 bukan hak kita. Untuk buat waksiat hanya boleh 1/3 saja dalam agama. Tak boleh, tak boleh lebih. Sahabat tu kata separuh tak boleh, semua kena wasiat. Tak boleh. Dah tetap dah. Dan untuk waris pula, dia dah ada hissah, dia tak boleh diwaksiatkan. Waris dah ada hissah, wasiat pula supaya tak boleh bagi kepada orang lain. Tak boleh. Allah Ta'ala dah tetap dah. Kehendak dia, perintah dia Allah dah tetap dah. So kita kena ikut je. Cuma pada orang harta banyak tu, dia kena buat lah. Dia kena ada lah yang maksudnya account, maknanya kira harta dia senang. Mati tu senang nak dibahagikan. Tidak Majlis Amanah Raya tu kan kena serah kepada Majlis Amanah Raya lah. Kena buat wasiat lah. Kena buat apa semua sekali dengan Majlis Amanah Raya. Tidak ada harta, tak boleh guna pula. Kesian pula. Pada waris tak boleh terima. Sebab bila mati harta beku. Panjang pula harta pula, kemana pula kita pergi hari ni. Jadi begitu satu nikmat besar. Jadi orang memahami bahawa dunia ini perlu diusahakan dan akhirat diserahkan pada takdir. Salah. Kenyataan ini adalah salah. Perlu dicakap bertentangan dengannya. Akhirat perlu diusahakan. Dunia kita serah pada takdir tak apa. Cuma jangan kita minta. Aku tak apa, aku dunia aku malah kerja. Nak serah takdir tak apa, boleh. Nak serah takdir pun tak apa, boleh. Tapi syaratnya jangan minta. Kalau minta salah. Sebab Allah Ta'ala suruh kita berusaha untuk mencari kehidupan kita. Kita diam sudah je. Orang bagi makan tak bagi sudah. Tapi kalau kita tak minta, tak nak kerja, tapi minta orang, tu tak boleh. Meminta tak boleh. Allah Ta'ala tak suka kita meminta, sedangkan kita mampu untuk berusaha. Kan? Terbahagi kepada dua. Jadi, satu nikmat besar Allah Ta'ala tidak memaklumkan takdir kepada insan. Satu nikmat Allah Ta'ala tak cerita pada kita takdir. Tidak. Tension dunia ni. Mari COVID-19 pun dunia tension. Tension dunia ni. Kalau Allah kata sebulan lagi kamu nak mati, CEO macam mana? Dia sebulan lagi nak mati. Dia tak keluar rumah dah. Dia duduk berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Aku nak mati sebulan lagi dah. Aku ada masa sebulan lagi. Sebelum ni tak buat apa. Aku sebulan ni dah kena buat. Dia pun subhanallah. Apa ketuk pintu. Tung, 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 tung. GM dia mari semua. Apa dia semua mari ketuk pintu tu. Bos, buka pintu bos. Aku sebulan lagi nak mati ni. Aku tak nak kira dah. Bos, memanglah bos sebulan lagi nak mati. Kami ni lambat lagi nak mati. Tu siapa nak sign check? Siapa nak sign check? Siapa nak bagi gaji pada pekerja ni? Kalau bos tak sign check, tak boleh gaji lah orang lain. Aku tak nak. Aku nak berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi dunia ni jadi kelang kabut. Kalau Allah bagi tahu dia nak mati bila. Kalau dia nak tahu bila nak mati bila, dunia ni akan jadi kelang kabut. Kelang kabut dunia ni. Jadi Allah tak bagi tahu bila dia nak mati, atas mana pun dia nak mati. Nak mati pun dia tak tahu. Begitu. Nak mati pun dia tak tahu. Sebab itu satu nikmat Allah. Adalah suatu nikmat yang besar. Allah tidak memaklumkan takdir kepada insan. Jika tidak, manusia akan tension dan tertekan. Takdir terbahagi kepada dua, mubram dan mu'allaq. Mubram tidak boleh berubah. Mu'allaq ialah takdir yang boleh berubah. Batas kemampuan manusia tidak boleh memahami takdir. Kita tak boleh faham takdir. Kita beriman sahaja pada takdir. Perkataan fa'ajibna dalam hadis itu dimahzufkan, maknanya disembunyikan di situ, ditenggelamkan untuk kali kedua pada adat insan. Bila sebut kali pertama, kali kedua dia tak sebut dah, dia orang faham dah. Dia orang faham. Ayah saya, almarhum ayah saya, dia sebut sekali aja benda betul. Kali kedua kita tanya, dia tak sebut dah. Engkau faham sendiri. Jadi kita kena belajar. Kali pertama kita diberi perintah dan diberi hukum oleh ayahanda yang mulia, kita kena faham selalulah. Sebab kali kedua dia tak bagi tahu dah. Dia ajar anak dia. Masya Allah. Sebab tu cerdik pula kau. Kali pertama dapat order hukum pertama kena faham. Kalau tak faham, sakit kan kau lepas ni. Aku dah bagi tahu kan tadi sekali, kau tak faham juga kan.
Tapi sekarang anak marah ayah sekarang. Dulu ayah, Masya Allah, beri hukum sekali pada kita. Dan kita kena faham betul-betul apa perintah ayah kita. Ayah kita latih dia kita macam tu. Adik-adik kita dilatih macam tu. Faham sekali je. Kali kedua tanya, dia tak jawab betul lah. Kau faham sendiri. Dia jawab dengan simbolik dan dia tak jawab betul dah. Dia sindir je. Begitu. Dia sindir sahaja. Ada bab faraid, ada. Di dalam jilid ke-7 nanti bab faraid. Tapi dia tak panjang sangat, saya tak uraikan dengan detail. Bab faraid ini dia kena baca detail. Sebab bab faraid ini dia kena satu hukum. Jadi ada bab faraid jilid 7 nanti. Jadi sekarang jilid 7 pun dah nak siap dah dalam typing. Jilid 6 dah siap dah. Jilid 7 dah habis sikit lagi dalam typing. Khair. Allahu Akbar. Jadi itu perkataan ajibnya hadis ini kita panggil dia Ummul Jawami. Habis. Wallahu alam tentang takdir sedikit sebanyak. Bagi insan ada 3 zaman, lepas, sedang dan akan. Bagi Allah, bermula Allah cipta dunia sampai hari kiamat, semuanya di dalam pengetahuannya dan tidak tersembunyi sedikit. Dan itulah namanya takdir. Okey. Akhbirni anil ihsan. 152. Akhbirni anil ihsan. Ya Rasulullah, ceritalah aku kepada ihsan. Okey, kita tengok perkataan ihsan dari segi lughawi bahasa. Iaitu ahsana yuhsinu ihsanan. Ahsana yuhsinu ihsan. Perkataan ihsan dari segi bahasa ialah melakukan sesuatu pekerjaan dengan cara terbaik. Maksud ihsan ni kita buat benda dengan cara terbaik. Nabi SAW bersabda, wa ahsin ila man asa'a ilaik. Wa ahsin, berbuat baiklah kamu kepada orang yang buat tak baik dengan kamu. Orang buat jahat dengan kamu, kamu buat baik. Silman qata, hubungkan silaturahim pada orang yang telah putus silaturahim dengan kamu. Wa'fu amman zalama, maafkanlah orang buat zalim pada kamu. Wa'fu wa ahsin, buatlah baik dengan orang yang buat jahat dengan kamu. Wa ahsin, buatlah baik. Kita buat baik dengan orang tak apa. Biarlah orang tu tak buat baik pun dengan kita, tak apa. Orang tu dia kata macam ni, dia kata. Sebab apa kita kena buat baik? Sebab Allah Ta'ala kata, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal maut. Allah mencipta kematian dan kehidupan. Sebab apa Allah cipta? Liyabluwakum, sebab Allah nak uji kita. Ayyukum, di kalangan kita, ahsanu amala, siapa buat benda terbaik. Kenapa kita kena buat baik? Kenapa kita tak balas orang buat jahat? Kita kena buat baik. Kenapa? Allah tak kata, in ahsantum li anfusikum. In ahsantum li anfusikum. Kenapa kamu kena buat baik? Sebab apa kamu kena buat baik? Sebab kita buat baik untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Saya belajar daripada orang rumah saya. Belajar daripada isteri saya, ustazah. Bila dia ada satu orang, dia rasa tak senang hati dengan satu orang tu, dia akan bagi hadiah. Saya kata, Umi, saya panggil dia. Saya panggil, Umi, kenapa Umi tak suka dengan dia? Umi bagi hadiah juga kat dia. Dia kata, bang, saya terlupa ayat Quran tu. Apa dia kata? Lepas tu kami duduk tengah naik drive kereta. Ada masa tu Ikim, dia ada ustaz tu sedang ceramah, dia pun baca ayat ni. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu buat baik, maka buat baik tadi untuk diri kamu. Jadi tak apa bang, orang buat macam mana pun kat kita, kurang-kurangnya kita tak payah buat apa, kita doa pada dia. Dan kalau kita boleh sampaikan hadiah pada dia, saya bagi hadiah. Sebab tu dia rasa tak suka saya, dia bagi hadiah. Ini saya puji orang rumah saya. Tak apalah, orang lain tak puji pun, saya yang puji. Masya Allah. Dia bagi, tak apa. Kita bagi hadiah, tak apa. Kita bagi tenaga, kita pun tak apa. Orang lain tak buat baik, kita tak apa. Kita buat baik untuk kita ni. Sebab apa kita kena buat baik, Ban? Sebab Allah suruh kita buat baik. Dan kenapa kita buat baik? Sebab kita buat baik untuk diri kita. Walaupun orang tak buat baik dengan kita, bang. Tahu hati saya terima. Kadang-kadang saya nak marah juga orang begini-begini. Tapi bila isteri saya cakap macam tu, ustazah cakap macam tu, saya kata betul. Masya Allah, banyak saya belajar dengan dia. Kita buat baik untuk apa? Kenapa kita buat baik? Kenapa kita buat ihsan?
Sebab untuk diri kita, bukan untuk orang lain. In ahsantum li anfusikum. Sebab Allah suruh kita buat baik. Jadi makna ihsan ialah melakukan sesuatu kebaikan, melakukan satu perbuatan. Semua kita nak buat, kita nak baik, kita nak buat benda baik. Dan semua Allah Ta'ala suruh kita buat baik. Dan kita buat dengan terbaik. Fasalla, tengok muka surat 53. Fasalla, fa ahsana salatahu. Solatlah kamu, maka ihsankan solatmu, maka baikkan solatmu. Daripada takbirnya, daripada wuduknya, daripada perkara-perkara yang wajibatnya kita kena jaga, perkara faraidnya kita kena jaga, perkara sunatnya kita jaga, mustahabatnya kita kena jaga, adabnya kita kena jaga. Itu maksud dia ihsan, buat baik. Fatawadda' minha, berwuduklah kamu, maka berbuat baiklah, maka ihsankanlah wudukmu. Ihsan ni bukan saja buat baik, wuduk kena ada ihsan, sembahyang kena ada, makan pun nak masak tu kena ada ihsan. Tabaqa fa ahsana tabaqahu. Tabaqa, masaklah kamu, fa ahsana tabaqahu, maka ihsanlah kamu dalam masak. Sebab apa? Masakan chef dia sedap daripada masakan chef tu. Kita tengok dia lontar itu aja, pak lontar siap, lambung siap, sedap pula tu. Kita buat sebiji tak sedap, sebab kita tak tahu cara. Walaupun dia buat macam tu, sebab dia dah nak masak, nak sedap, kena makan hak chef. Sebab tu dia kena ada ihsan. Jadi semua benda Allah mahu kita ada ihsan, kita buat baik. Cuma macam mana nak jadikan perasaan ihsan tadi? Bila Jibril AS tanya, Mal ihsan? Akhbirni anil ihsan. Kepada Nabi, Ya Rasulullah, apakah itu ihsan? Jadi Nabi tahu dah makna ihsan. Orang Arab tak payah berterang dah makna Arab. Tu Arab dia tahu dah. Ihsan ni buat satu benda dengan baik. Macam mana nak jadi benda tu baik? Khususnya dalam ibadat kepada Allah, dalam menyembah Allah, kita nak jadi ihsan. Nabi pun jawab, untuk melakukan sesuatu perbuatan itu dengan baik, ibadat khususnya dengan baik. Contoh dia ibadat lah, tapi semua ibadat, muamalat, masyarakat, akhlak, semua kita kena ada ihsan. Macam mana nak jadi terbaik? Macam mana nak jadi terbaik? Nabi pun jawab, In ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takum tara, fa innahu yara. Beribadatlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu rasa kamu tidak dapat melihatnya, sekurang-kurang kamu rasa bahawa kamu sedang dilihat olehnya. Jadi sesuatu perbuatan itu akan jadi baik bila kita ada ihsan. Ihsan tu buat satu benda yang baik. So maksud ihsan tu buat satu benda baik. Macam mana nak capai benda baik tadi? Nabi kata, ta'budallah. So contohnya beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat dia. Kita boleh lihat dia. Sekurang-kurangnya kamu tak boleh lihat dia, kamu tahu orang tu sedang lihat kamu. Kita kena lihat. Jadi kenapa? Bila kita suruh anak murid kita buat baik, bila kita suruh anak murid kita buat kerja, bila kita suruh siapa buat kerja, kita duduk depan tu, kita tengok dia. Kita tengok dia. Dia pun nampak kita. Dia pun nampak kita dan kita nampak dia. Macam mana budak tadi? Buat kerja boleh tak? Baik tak? Bagus buat kerja tak? Tak ada apa pun. Buat kerja dia bagus. Ini dipanggil muraqabah. Orang yang membuat kerja dan orang yang memberi kerja nampak satu sama lain, maka kerja tu jadi baik. Itu makna dia musyahadah. Itu makna dia musyahadah. Satu lagi, wa in ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun, jika kamu tak boleh dalam bentuk musyahadah, kurang-kurangnya kamu kena rasa bahawa kamu tak nampak dia. Kamu tak boleh nampak dia. Memang Allah ni kita tak boleh nampak dia. Kita tak nampak dia. Tapi macam mana? Sekurang-kurangnya kamu kena rasa kamu sedang dilihat olehnya. Dia lihat kamu. Ada CCTV yang lihat perbuatan kita. Kita pergi kat bank, kita pergi kat pasar raya. Kenapa kita tak buat benda tak betul? Sebab ada CCTV yang merekodkannya. Tak boleh. Bila satu ustaz tu sakit,
Dan ustaz tu tak masuk kelas, selalu mudir pesan, kelas tu jangan biarkan kosong, bagi kerja, sibukkan dia kurang-kurangnya, kelas tu jangan kosong. Sebab apa? Ada kelas bagus budak-budak, tapi kalau guru tak ada dalam kelas, raya Hindu lah budak-budak. Istilah dia, raya Hindu, dia bising lah budak-budak. Jadi dia kena bagi kerja. Jadi kita kena nampak orang, Allah tu sentiasa melihat kita. Kenapa kerja dia ada mandor? Orang yang mandor tu kan ada mandor, orang yang kawal. Sekarang dia tak panggil mandor, dia panggil supervisor. Supervisor. Kenapa setiap pekerjaan mesti ada supervisor? Sebab dengan ada supervisor, kerja dapat berjalan betul. Sebab manusia tidak ada lagi ihsan. Kadang untuk supervisor tu pun tak buat kerja betul. Kena ada supervisor lagi ke atas dia, supaya supervisor tu pun buat kerja betul. Jadi Nabi telah timbulkan dalam hati sahabat perasaan ihsan ni. Hadrat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia pergi bersafar dan dia melalui satu padang pasir dalam hutan. Dia pergi dalam hutan, maka dia pun singgah berhenti. Dia pun dahaga, dia pun mintalah minum susu untuk pengembala kambing. Dia jumpa satu pengembala kambing, duduk sedang mengembala kambing. Dia kata, wahai si pengembala, boleh tak saya minum susu kambing ni? Maka si pengembala tu beritahu, Tuan boleh minum sebanyak mana susu kambing yang Tuan nak. Bahawa sebab pemilik kambing ni telah memberitahu, siapa saja musafir yang datang yang ingin memerah susu kambing, minumlah sebanyak-banyaknya. Bagilah dia, nak bawa bekal sikit pun bawa lah. Begitu. Begitu maksudnya bagilah. Maksudnya nak perah banyak, nak minum, lepas tu nak bawa bekal sikit dia. Kambing dia banyak beribu-ribu, perah lah, minumlah banyak mana nak ambil pun tak ada, tak luak pun. Orang dulu dia baik. Macam susu kambing sekarang juga susu kambing belah-belah ringgit. Dia beratus-ratus ribu kambing. Maka dia nak uji. Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud tadi nak uji sahabat tadi, penggembala kambing. Boleh tak saya sembelih kambing ni? Saya nak makan dia. Dia kata minta maaf, sembelih tak boleh. Sebab tuan punya pemilik ni kata tak boleh sembelih, cuma boleh minum susu je. Alah, susah apa, dia tak nampak aku sembelih je kambing ni. Duit aku bagi kat engkau, kau simpan bubur dalam poket. Duit engkau sembelih kambing ni, aku sembelih bukan nak free pun, aku bayar. Kau tahu boleh dalam poket. Tak boleh, tuan saya tak bagi buat macam tu. Alah, bila tuan kau tanya mana kambing aku seekor tu, tak tanya pun, sebab beribu-ribu ekor kambing, tak sempat nak tanya pun tahu macam mana kambing tu. Seekor-seekor dia kena bilang dalam beribu-ribu ekor, tak larat dia. Dia tak tanya pun. Tapi jika dia tanya, kamu jawablah kepada tuan kamu, serigala telah memakan kambing tersebut. Dia bagi shoot. Ini dia nak uji hamba tadi. Apa kata hamba tadi? Fa'ainallah. Pada masa itu, bila saya menjawab di depan tuan saya bahawa kambing dimakan serigala, fa'ainallah, pada masa itu saya nak letak Allah kat mana? Saya nak letak Allah kat mana? Saya nak letak Allah kat mana? Pekerjaan dunia dia, pekerjaan dunia. Kita bekerja tu pun kita kena ada ihsan. Kita tak boleh curi masa, kita tak boleh curi tulang. Curi tulang, istilah Melayu ni curi tulang, kerja curi tulang. Tak boleh. Tu dia tak ada ihsan lah tu, dia curi tulang, curi masa. Sepatutnya buat kerja, dia pergi bual apa semua, curi tulang. Dalam pekerjaan, begitu pekerjaan dunia. Pekerjaan tu untuk kita cari rezeki tu. Pekerjaan kita untuk cari rezeki halal, untuk buat ibadat yang baik. Pekerjaan dia bukan dunia akhirat, tak kira lah, supaya kita dapat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi itu ihsan. Fa'ainallah, dia kata pada masa tu saya nak letak Allah kat mana? Saya nak letak Allah kat mana? Jadi macam mana? Maknanya orang yang berada di dalam hutan pun, orang yang ada dalam hutan pun,
dia dapat menghadirkan dalam dirinya bahawa Allah itu sentiasa melihatnya. Itulah ihsan. Jadi tengok, setiap pekerjaan dan amal perlu ada ihsan untuk pekerjaan itu. Maknanya kena ada kebaikan. Bila kita buat baik, kita buat dengan baik. Mengikut hadis berdasarkan tafsir ini, maknanya mengikut di segi bahasa, di segi lughawi, dan pertanyaan hadis ini, akhbirni anil ihsan, maksudnya khabarkanlah kepadaku apakah itu ihsan. Maksudnya ialah khabarkanlah kepadaku bagaimana cara untuk melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik. Macam mana nak buat amal tu jadi baik? Maka Nabi kata, an ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takum tara fa innahu yaraka. Untuk menjadi ibadat itu terbaik, ada dua perkara yang mesti wujud. Sebab tu saya buat khulasa. Saya tulis pendek tapi saya dah terangkan, jadi baca ni mudah faham. Satu, musyahadah. Musyahadah melakukan sesuatu pekerjaan dengan keadaan dia nampak orang yang menyuruh. Maknanya koli nampak bos, dan orang yang menyuruh bos nampak koli. Mana dia panggil musyahadah daripada bab mufa'alah yang memberi makna saling melihat satu sama lain. Musyahadah. Musyahadah ni nampak, ataupun mukasyafah. Mukasyafah ni kasyaf. Dia orang kasyaf, boleh nampak. Mukasyafah ataupun musyahadah, dua-dua boleh. Satu, murakabah. Wa in lam takum tara. Jika kamu tak boleh rasa macam tu, kurang-kurang kamu kena ada second. Yang second tu. Apa second? Kita tidak nampak orang menyuruh. Kita ni tak nampak Allah, tak nampak bos kita, tetapi kita menyedari bahawa orang menyuruh itu nampak orang yang disuruh. Kita tahu bahawa kita di CCTV kan. Mana CCTV kita? Di dalam hati. Perkara yang baik apabila kedua-duanya, perkara yang baik itu ialah apabila kedua-dua perkara itu, musyahadah dan murakabah. Hak terbaiknya dalam perbuatan kita ada musyahadah, ada murakabah. Ada musyahadah, ada murakabah. Wujudnya semua perbuatan. Kedua-dua ini bila terhasil, bila boleh kita rasa feeling macam ni, apabila ada mujahadatun nafs, bila kita menentang hawa nafsu. Fa innan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bila kita boleh masuk syurga, bila kita tekan nafsu. Fa innan nafsa 'anil hawa wa innan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bila kita tekan nafsu kita. Sebab nafsu ni dia membawa kita kepada yang tak baik, meninggalkan. Dan satu lagi, kita tekan nafsu dia, kita lawan nafsu kita. Dan selepas tu, yang kita kena jaga ialah meninggalkan semua perkara haram. Ini syarat utama untuk jadi ihsan. Jangan ada dalam ibadat kita, jangan ada dalam muasyarat kita, jangan ada dengan muasyarah kita, jangan ada dalam akhlak dan imaniyat kita benda-benda haram. Hasil daripada mujahadah ini akan mencahayakan hati. Hati kita akan bercahaya sehingga tersingkap segala rahsia ilahi. Tersingkapnya segala rahsia ilahi. Nampak habis dah. Mukasyafah dah nampak. Imam Abu Hanifah nampak daripada air yang gugur itu dosa-dosa. Air wuduk, titisan air wuduk itu gugurnya dosa-dosa. Gugurnya dosa-dosa. Dia nampak benda tu. Nabi menyebut ka'annaka tara dengan menggunakan perkataan tashbih, perumpamaan. Kerana sememangnya dunia ini kita tidak boleh melihat Allah. Tapi kita tak bolehlah lihat Allah. Tak nampak Allah depan, tak boleh. Kurang-kurang kita kena ada bahawa Allah itu sentiasa melihat kita. Kita tidak dapat melihat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arina anzur ilaika qala lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Allah Taala kata, kita kat dunia ni kita tak boleh lihat Allah Taala. Kita akan dapat lihat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga nanti. Syurga kita boleh lihat Allah Ta'ala. Kita boleh nampak Allah SWT, kita boleh lihat Allah Ta'ala. Dan ketika Musa datang pada waktu yang kami tentukan itu, dan Tuhannya telah berkata dengannya,
Maka Nabi Musa dan merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku zatmu. Perlihatkanlah zatmu yang maha suci, supaya aku dapat melihatmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau tidak sekali-kali sanggup melihatku, tetapi pandanglah ke gunung itu, maka kalau ia tetap berada di tempatnya, nescaya engkau akan melihatku. Begitu. Kita tak boleh lihat Allah SWT, kecuali Nabi SAW sahaja yang boleh melihat Allah di dunia ini di malam Mi'raj. Itu pun ada perselisihan di kalangan sahabat. Ada mengatakan Nabi tidak melihat Allah, dan ada mengatakan Nabi melihat Allah. Tafsir Ibnu Abbas, inni arahu inni arahu nuraniyun, huwa nuraniyun. Huwa, bila ditanya tentang zat Allah kepada Nabi, Nabi kata huwa nuraniyun. Dia ada dua, huwa nuraniyun, huwa nurani, huwa anni, huwa nuraniyun, huwa nurun anni arahu. Dia ada dua, huwa nuraniyun, huwa anni, huwa nuraniyun arahu, huwa nuraniyun arahu, ataupun huwa anni arahu, anni nurun nuraniyun arahu, ataupun nurun anni arahu. Dua perbezaan di segi ibarat di situ. Huwa nuraniyun, huwa nurun nuraniyun arahu, nuraniyun arahu, huwa nurun anni arahu. Atas ibarat tu berselisih pendapatnya. Nanti itu dia ada satu bab tu yang mengatakan, bolehkah Nabi melihat zat Allah di malam Mi'raj, ataupun boleh tak Nabi melihat Allah? Ada tak Nabi boleh melihat Allah di malam Mi'raj? Tapi kita banyakkan jamhur mengatakan Nabi melihat Allah. Nabi melihat Allah dengan nur yang khusus. Huwa nurun anni arahu. Itu maksudnya nur yang khusus. Maksudnya Nabi boleh melihat. Huwa nuraniyun arahu. Macam mana nak lihat Allah? Dia nur. Itu jawapannya. Sebab tu Aisyah berpendapat Nabi tak lihat Allah dalam bab ni. Tapi Abdullah bin Mas'ud dalam tafsirnya mengatakan Nabi melihat Allah. Di kalangan sahabat pun ada perbahasan di situ. Itu kita bahas mula panjang tu cerita. Nanti kita main santai-santai dulu. Kita main payo-payo pening kepala pula tuan-tuan, mulia. Tapi insyaAllah kita akan bahaskan satu persatu. Sebab tu saya nak masukkan tuan sikit-sikit dalam perbahasan ni. Sikit-sikit. Saya bawa sikit-sikit. Jadi kalau saya terus bahas pening kepala tuan-tuan, yang first time dengar pula, Allah Ustaz tu cakap apa dah tahu. So saya akan masuk sikit-sikit. Jadi tuan-tuan datang, kalau tuan-tuan bagi istiqamah ni sebulan ni, saya kalau boleh lah, kalau siapa nak mengikutinya, yang orang-orang baru lah, Ustaz tu tak apalah, dia dah pandai lah. Jadi kalau tuan-tuan nak ni, tuan-tuan menghadiri dia ni, benda-benda ni. Tapi dalam ni tuan-tuan bagi komen, saya tak boleh jawab lah, sebab saya nak terang banyak lagi benda-benda lain. Kadang-kadang tuan-tuan tanya benda-benda yang tak sepatutnya saya jawab, saya tak boleh jawab lah. Begitu. Jadi banyak benda insyaAllah kita akan bahaskan. Jadi sebulan ni insyaAllah kita dah baru 8 hari. Hari ni hari ke-8, 1 jam 20 minit satu hari. Bermakna kalau 8 hari kita dah 10 jam 40 minit dah kita mengaji ni. Tengok, hadis pertama, hari kedua pun tak habis lagi. Sebab tu dalam kitab Mishkatul Masabih ni, saya mengajar pada murid saya 600 jam setahun. 1 jam baru habis 6,000 hadis. 600 jam. Saya diberi 2 jam sehari, seminggu 6 hari. Jadi 12 jam. 12 jam seminggu, dan sebulan 48 jam. Dan pengajian setahun ialah 10 bulan.
Bermakna 480 jam sahaja saya diberi masa untuk mengajar Mishkatul Masabih ni. Dan saya perlu tambah 120 jam lagi dengan kelas tambahan kepada kenapa Ustaz tertiang tadi? Sebab saya nak itu tu, huwa nuraniyun arahu, atau huwa nurun anni arahu. So saya nak baca ibarat tu, saya nak ingatkan ibarat tu. Saya baru nak ingatkan balik tadi. Ibarat tadi saya nak ingatkan tentang perbahasan bolehkah Nabi melihat Allah ataupun tidak. Jadi saya kena tambah 120 jam lagi. Dan saya buat kelas kepada pelajar-pelajar saya, tak pukul 5, pukul 4.45 saya ada kelas dah. Sebelum subuh sampai pukul 6. Setiap hari saya buat tambahan. InsyaAllah tuan-tuan boleh mengikuti insyaAllah nanti. InsyaAllah dan kita selepas hari raya nanti kita akan buat daurah insyaAllah secara seimbas. Lalu banyak kitab-kitab sekurangnya ada perbahasan. Tapi sebulan ni tuan-tuan faham cara macam mana saya nak fahamkan banyak istilah-istilah, perkataan-perkataan baru yang saya gunakan, benda-benda yang baru. Sebab itu tuan-tuan perlu ada kitab di hadapan tuan-tuan. Jadi apa yang saya cerita, sebab saya tak baca sebiji-sebiji daripada kitab tu. Kadang-kadang saya terang dulu baru saya baca, tuan-tuan boleh faham. Kadang-kadang saya baca baru saya terang. So cara yang saya buat ni berbeza sedikit. Bukan kita baca baru kita terang, tak. Ada tempat yang mana saya terang dulu baru saya baca. Ada tempat yang mana baca dulu baru terang. Dia ada situation dan sebagainya lah. Jadi insyaAllah kita akan buat daurah nanti. Lepas puasa nanti satu-satu saya akan elan lah. Jadi untuk kita sambungkan lah. Mungkin kita buat malam dah lepas hari raya nanti. Walaupun dah lepas PKP dan saya telah beritahu, insyaAllah saya akan buat. Dan saya akan buat untuk itu senang tuan-tuan. Mudahlah untuk tuan-tuan sambung lagi pengajian kita. Walaupun yang tak dapat jumpa dengan saya, kadang-kadang saya pergi masjid-masjid seluruh Malaysia, tapi ada yang mana tak dapat jumpa, mungkin kaum ibu, mungkin tuan-tuan yang duduk jauh. InsyaAllah dengan cara ni juga saya akan membuat pengajian ini. InsyaAllah kita akan bertambah lagi. Ada tempat yang tak boleh pergi, semua tempat tak boleh pergi. Sebab setiap bulan saya punya kuliah 60 kuliah. Sebulan saya ada 60 kuliah, tak termasuk 5 period satu hari yang saya mengajar di madrasah, dan tak termasuk mingguan yang saya pergi ke seluruh Malaysia. Banyak program saya terlalu banyak, ketat, padat. Tapi insyaAllah lah saya akan cuba cari untuk bagi masa tempat tuan-tuan. Saya bercakap seorang, tuan-tuan berada di alam maya, insyaAllah. Moga Allah SWT bagi taufik pada kita. Jadi kita tak habis lagi tentang ihsan, kita sambung sedikit lagi esok lah insyaAllah. Wallahu a'lam. Aku qawli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. اللهم إنك عفو كريم تحب عفا فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وطيب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, mertua kami, abang kami, kakak kami, adik kami, jiran tetangga kami, sahabat handai kami, warga-warga kami, datuk nenek kami, asatizah kami, guru-guru kami, talamizah kami, murid-murid kami, ya Allah, anak isteri kami, ya Allah, dan seluruh umat muslimah sekalian, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandang rahmat-Mu, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Kami hamba-Mu yang penuh dengan dosa, ya Allah. Kami hamba-Mu yang kerdil, ya Allah. Kami hamba-Mu yang kerdil, dengan taufik dan bantuan-Mu sahaja, ya Allah. Kami memohon taufik dan bantuan, ya Allah. Ya Allah, kami memohon ke jalan yang lurus, ya Allah. Ya Allah, supaya tersilap daripada kesilapan, ya Allah. Supaya memudahkan segala pekerjaan kami, ya Allah. Dan ya Allah, memberi manfaat apa yang kami lakukan untuk diri kami dan seluruh umat ini, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Bantulah kami pada yang berhajat, ya Allah. Selesaikanlah hajat-hajat mereka, ya Allah. Pada saudara-saudara kami yang berhajat, pada saudara-saudara kami yang memohon, yang telah menghantar
menghantar untuk memohon supaya didoakan kepadanya ya Allah, maka tunaikanlah segala hajat dan keperluannya ya Allah, yang harus, yang jawas, yang Engkau kehendaki ya Allah. Ya Allah, pada yang merintih ya Allah, pada yang sakit sembuhkanlah ya Allah, pada yang sakit sembuhkanlah ya Allah, pada yang terpesong pulangkanlah ke jalan yang benar ya Allah, pada yang sesat ya Allah ketemuilah jalan hidayat dan petunjuk ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh ya Allah, jadikanlah anak kami anak-anak yang soleh ya Allah. Ya Allah, pada mereka yang bermasalah tentang anak-anak ya Allah, bantulah ya Allah. Pada mereka yang mengadu hal, merintih tentang masalah akhlak anak-anak ya Allah, tolonglah ya Allah. Engkau sahaja ya Allah, kami hanya dapat menyediakan perkara yang zahir untuk anak kami. Kami hanya dapat mengurus dalam mentarbiah ya Allah. Yang mentarbiahnya Kau ya Allah, yang Kau mentarbiahlah anak-anak kami ya Allah. Kau terbiahlah anak-anak kami ya Allah, Kau terbiahlah hati dan jiwa kami dan perasaan kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hindarkanlah penyakit COVID-19 ini daripada seluruh dunia ya Allah. Dan ya Allah, selepas habisnya COVID ini ya Allah, Kau mudahkanlah segala urusan kami, dari segi ekonominya, dari segi apanya ya Allah. Kau mudahkanlah segala urusan ya Allah. Selepas apa ya Allah, Kau berilah kami ketahanan, kekuatan dan kebolehan untuk menghadapimu ya Allah. Dan Kau yakinkanlah diri kami kepada Zat-Mu yang menentukan segala-galanya ya Allah. Kau hampirkanlah kami padamu ya Allah. Ya Allah, Kau terimalah kami ya Allah, Kau bantulah kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ahyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.